Okey, semula. Okey, murid 6 Delta. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan buku teks bagi tajuk interaksi antara hidupan. Jadi, mari sama-sama lihat berkaitan dengan buku teks itu. Bagi unit 4 adalah interaksi antara hidupan. Okey, disebabkan awak adalah pengguna terakhir buku teks, bolehlah awak gariskan perkataan dengan pensel. Gariskan dengan pensel perkataan interaksi dan gariskan maksudnya. Saya beri masa 1 minit untuk awak kenal pasti mana satu maksud bagi interaksi. Mana satu maksud interaksi? Jumpa tak? Jumpa. Okey, Afiq Darwishi. Tolong abang mai dekat saya mana satu maksud interaksi. Mana satu maksud interaksi? Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara hidupan. Okey, so interaksi bermaksud perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Gariskan. Jumpa? Jumpa ya? Okey, so jumpa bagus. So seterusnya dia kata interaksi terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah intraspesies dan yang kedua ialah interspesies. Ada beza tak intraspesies dengan interspesies tu? Ada. Okey, so sekarang ni saya nak bagi penjelasan untuk intra maksudnya ialah sama spesies. Intra maksudnya apa murid-murid? Sama spesies. Sama spesies kita kenali sebagai intra. Contoh intra, ayam A dengan ayam B. Itu adalah intra. Kura-kura dengan kura-kura. Itu ialah intra. Kalau kura-kura dengan penyu, intra ke inter? Inter. Kenapa kura-kura dengan penyu inter? Ya, spesies yang lain. So dekat sini interspesies bermaksud berlainan spesies. Boleh? Sila tulis dekat atas perkataan tersebut berlainan spesies. Okey. Manakala interaksi antara spesies yang sama atau spesies yang berbeza ini, siapa dia tu? Dia kata berlaku dalam dua bentuk. Sama ada dalam bentuk kerjasama. Apa maksud kerjasama ya? Dalam BM apa yang awak faham tentang maksud kerjasama? Kerjasama tu maksudnya bantu-membantu. Saling membantu. Saling membantu. Apa maksud persaingan? Hubungan. Persaingan tu maksudnya berebut. Macam kamu lah, kamu berebut dengan adik kamu nak dapatkan handphone ibu kamu, nak bermain game sebagai contoh. Maksudnya itu adalah bentuk persaingan. Faham maksud persaingan? Okey, so itu maksud persaingan dan juga kerjasama. Okay, sekarang mari kita lihat apa yang ada pada persaingan dan kerjasama. Okay, dia kata lebah bekerjasama. Kalau lebah bekerjasama maksudnya apa? Okay, lebah bekerjasama membina sarang. Maksudnya apa dekat situ? Intraspesies ke interspesies? Intraspesies. Yes, intra. Kenapa intra? Sebab lebah yang sama spesies. Okay, kalau dia kata lebah, tebuan dan penyengat bekerjasama, itu maksudnya interspesies. Kenapa interspesies? Lebah, tebuan, penyengat adalah keturunan yang berbeza. Okey, next kita pergi kepada yang kedua. Dia kata anak-anak ayam bersaing untuk mendapatkan makanan. Dalam aktiviti ini dia menunjukkan tentang persaingan. Tetapi adakah persaingan ni interspesies atau intraspesies? Intra. Pasal apa persaingan ini adalah intraspesies? Sebab dia bersama. Ya, ayam daripada spesies yang sama. Okey, seterusnya antelope. Antelope mana satu antelope ni? Mana satu antelope? Yang besar tu.
Yang mana? Yang Ni. macam rusa tu. Yes, yang macam rusa namanya antelope. Hak ni muka ganas seram aja ni. Ini adalah babun. Faham? Ini Yang adalah monyet. babun. Bukan monyet, ini babun. Okey? Babun. Jadi babun ni dia ada deria pendengaran yang sangat kuat. Okey? Dan juga dia kata antelope mempunyai deria pendengaran yang sangat kuat dan bau yang baik. Maksudnya katalah Wak I terkentut, dia boleh cium dari jauh lagi. Tengok tu Wak I kentut, dia bagi contoh lah. Kan? Sebab dia mempunyai deria bau yang sangat kuat. Tetapi babun ini dia mempunyai deria penglihatan. Maksudnya mereka saling bekerja sama. Seorang ada deria mata yang kuat, deria lihat yang kuat, yang sekong lagi ada deria pendengaran yang kuat. Dia duduk bekerja sama, harimau bergerak saja dia dapat kesan. So mereka saling bekerja sama untuk apa? Untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, tetapi antelope adalah spesies yang berlainan, babun adalah spesies yang berlainan, maka kerjasama yang berlaku adalah dalam bentuk intra ke interspesies? Ya, interspesies kerana mereka adalah spesies yang berbeza. Okey, berikut. Helang, ini helang dan ular bersaing untuk mendapatkan tikus. Tikus tu redha saja nak dimakan oleh helang atau ular. Okey, so dua-dua sedang bersaing, jadi dua-dua terpaksa bergaduh untuk mendapatkan tikus. Okey. So dia kata, manakala helang dan ular bersaing untuk mendapatkan makanan yang terhad. Helang dan ular adalah spesies yang berbeza, maka persaingan ini dikenali sebagai persaingan interspesies. Okay, habis ya. Saya harap awak kenal apa dia interspesies, apa dia intraspesies. Baik, dua ekor kucing yang berlainan warna bersaing untuk mendapatkan ikan. Adakah persaingan itu interspesies atau intraspesies? Intra, pandai. Dia hanya berbeza warna tetapi masih lagi spesies yang sama. Okey, habis. Spesies tu dia bukan lain juga ke? Spesies tu ialah spesies hidupan. Ni sama ni spesies dia. Yang beza cuma warna. Awak nampak ni kan sama dia. Ekor sama, muka sama. Yang beza warna saja. Boleh? Spesies tu dia macam haiwan tu lah. Spesies tu merujuk kepada golongan bagi sekumpulan haiwan. Okey, contoh harimau dengan kucing spesies beza kan? Spesies harimau, spesies kucing. Tapi harimau Malaya dengan harimau Jawa spesies yang sama ke beza? Beza. Itu dia mengikut spesifik subspesies yang berbeza. Faham? Okey, habis. Saya teruskan dengan haiwan hidup berkumpulan dengan haiwan hidup bersendirian. Haiwan hidup berkumpulan maksudnya dia tak boleh hidup seorang. Kalau dia hidup seorang, dia jadi tak betul. Contoh macam monyet. Faham tak? Monyet mana kalau tidur seorang-seorang? Bising. Dia sentiasa bermain dan sebagainya, hidup secara berkumpulan. Okey? Manakala ada haiwan yang dia perlu hidup seorang saja baru dia boleh hidup dalam keadaan aman. So mari kita lihat contoh haiwan yang hidup secara berkumpulan. Contoh haiwan hidup secara berkumpulan yang pertama ialah burung layang-layang. Yang kedua ialah lebah. Ketiga bangau. Keempat anai-anai. Kelima, kambing. Kambing dia tak boleh hidup seekor. Nanti dia bunyi, dia bising. So, dia hidup secara berkumpulan. Okey, ni burung layang-layang. Singa juga merupakan haiwan yang hidup secara berkumpulan. Tetapi yang istimewanya, dalam satu kumpulan singa, hanya terdapat seekor singa jantan dewasa. Tahu. Okey. Singa jantan lain tak boleh masuk dalam kumpulan tu. Kalau dia nak juga, dia terpaksa buat kumpulan yang lain.
Dia kena lawan untuk macam atau dia lawan. terpaksa berlawan atau bersaing untuk menakluk kumpulan tersebut. Dan singa jantan yang kalah terpaksa beredar daripada kumpulan tersebut. Walaupun mereka adik-beradik. Faham tak? So itu memang kehidupan haiwan. Okay, next. Kalau dia ada anak kena bunuh. Kalau dia ada anak dia besar sikit je, dia terpaksa berpindah tempat lain lah. Okay. Now, ikan berenang dalam kumpulannya. Jadi ada ikan, contoh seperti ikan bilis. Ikan bilis, kalau kamu tengok ikan bilis, boleh tak kamu nak pergi tangkap seekor ikan bilis tu kalau kata kamu ada dalam laut? Tak boleh sebab dia mengelirukan kamu banyak sangat sampai tak tahu nak tangkap yang mana satu kan. Jadi itu mengelirukan sebab dia hidup dalam kumpulan. Rusa hidup dalam kumpulan yang besar untuk mengelirukan musuh dia. Ini contoh. Dan mari kita lihat haiwan yang hidup bersendirian. Siapa dia haiwan yang hidup bersendirian? Haiwan yang hidup bersendirian ialah haiwan yang hidup tanpa kawanan. Maksudnya dia tak ada kawan, dia duduk seorang-seorang saja. Okay. Haiwan ini melakukan semua perkara secara bersendirian. So dia macam ni maksudnya dia tak adalah aktiviti-aktiviti kerja berpasukan. Contoh dia, hari ini kita nak, contoh macam kamu kat rumah kan, ibu kamu bagi arahan. Hari ini kita basuh pinggan secara bekerjasama. Maksudnya ada 2-3 orang basuh pinggan. Tapi bagi haiwan yang hidup secara bersendirian, dia tak abang lah. Hari ini kita nak memburu rusa secara bekerjasama. Tak ada, sebab dia sekong saja. Okay? So dia terpaksa memburu musuhnya secara bersendirian. Tapi mesti ada sebab kenapa haiwan ini hidup bersendirian. Okay, contoh, burung belatuk membina sarangnya di batang-batang pokok. Jadi dia buat rumah dia cukup-cukup buat dia masuk saja. Okay? Dan tapir aktif mencari makanan pada waktu malam. Dia tak payah nak berebut dengan tapir yang lain untuk mencari makanan. Tupai juga mengumpul dan menyimpan biji benih untuk dijadikan makanannya. Siapa tengok cerita Ice Age? Ice Age. Okay. So Ice Age tu so cerita tu tupai tu asyik kumpul aja buah berangan, betul tak? Dia kumpul lepas tu dia lupa simpan tang mana. Okey? Sebab dia tak lupa adalah merupakan haiwan yang hidup secara bersendirian. Haiwan yang hidup bersendirian ni selalunya dia mempunyai sifat untuk mengumpul makanan dia dengan lebih banyak sebab dia rasa macam takut tak cukup makan. Baik, saya teruskan dengan yang berikutnya. Labah-labah juga haiwan yang hidup bersendirian. Sebabnya apa? Apabila musuh ataupun apabila mangsanya tersangkut pada sarang laba-laba, maka laba-laba itu akan makan. Okey, ini contoh. Dan burung kenyalang juga hidup secara bersendirian kerana sumber makanannya adalah terhad. Harimau hidup bersendirian kecuali pada musim mengawan saja dia baru hidup secara untuk mencari pasangan. Ular juga hidup secara bersendirian. Kalau dia hidup secara berkumpulan, maksudnya susahlah untuk mendapatkan makanan. Ataupun kalau dia hidup secara berkumpulan, haiwan yang duduk dalam kawasan hutan, 2-3 seekor haiwan dibelit oleh 2-3 ekor ular. Lagi bahaya. Okey? Next, kita tengok pula berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan. Hidup berkumpulan ni ada kekurangannya. Antara kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan ialah, kita lihat ada kelebihan. Okay? Semua bekerjasama untuk membuat sarang. Tadi, dia bekerjasama membuat sarang. Ini adalah point number 1. Okay? Point yang kedua, dia bekerjasama untuk mendapatkan makanan. Nampak? Kegigihan semut. Dia bekerjasama. Walaupun dia dapat tulang, dia bawa ada tulang. Orang ni dapat gula, dia gigih bawa gula. Okey, secara bekerja sama. Dan sekumpulan serigala bekerjasama untuk mendapatkan makanan. Jadi, ni apa ni? Ini moose kan? Moose apa ya dalam BM? Moose apa? Ox. Kan. Tak, kita nak tengok. Apa dia moose? Tu nama dia moose. Musa. Apa ya moose dalam BM? Yes, kejap ya. Saya nak cari moose tu. Apa dia moose? So, kenapa macam asyik tercabut-cabut? Apa dia? Line asyik tercabut. Line tercabut?
Lag Tak, ke? macam line. Tak, line saya macam tak dengar kadang-kadang. Okey, itu maksudnya line tak okey. Saya nak tanya sama ada line saya ataupun line kamu. Adakah awak mendengar suara saya dengan jelas tanpa gangguan? Dengan jelas. Jelas. Okay, so kalau dengar dengan jelas maksudnya line bagi pihak kamu yang ada masalah. Kalau ada sangkut-sangkut tu. Okey. Okey, so kita tengok ya yang berikutnya. Ini ikan apa ni? Hak gigi tajam ni nama ikan apa? Ikan pirana. Ikan pirana. Ikan pirana. Kita boleh bela tak ikan pirana? Tak. Boleh? Boleh. Tak. Boleh bela tak ikan pirana? Tak. Boleh. Tak boleh. Katalah kamu ada kolam, kamu bela ikan pirana. So masuk kolam, awak dalam keadaan fizikal yang okey, keluar daripada kolam tinggal tulang. Okey. So ikan pirana merupakan spesies ikan karnivor. So nampak gigi dia yang sangat tajam. Okay, next. Dia kata dekat situ, haiwan juga hidup berkumpulan bagi tujuan untuk memastikan keselamatan ahli kumpulan dia. Okay, memastikan keselamatan ahli kumpulan dia. Nak bagi ahli dia selamat, maka hiduplah secara berkumpulan. Seperti ikan bilis dan kuda pelang. Untuk pengetahuan awak, singa ni dia ada penyakit. Penyakitnya ialah buta warna. Dia tidak dapat membezakan warna hitam dan putih. Disebabkan kuda belang ni, dia mempunyai warna hitam dan putih. Dia nampak singa dia duduk rapat-rapat. Jadi, singa tu beranggapan bahawa kuda belang itu ialah rumput. Faham? Ya, rumput dia beranggapan kuda belang tu ialah rumput. Itu ialah kelemahan yang Tuhan bagi dekat dia. Okey. Haiwan yang hidup berkumpulan juga melindungi anaknya. Sebab itu dia hidup berkumpulan. Contoh, siapa ada bela ayam kampung, lepas tu awak pergi kacau anak dia hak kecil, apa yang akan berlaku? Dia patuk. So dia pun piligan awak pun lari paling laju kat dunia masa tu. Pasal apa? Sebab kalau awak tak selamatkan diri, awak akan menjadi mangsa ayam. Okey, ayam tu ligan, lepas tu dia pelupuh awak, betul tak? Bukan saja dengan menggunakan paruhnya, malah dia tendang dengan menggunakan kaki dia. Okey, so itu ialah cara ayam menyerang musuh dia. Okey, next. Dia kata, okey, haiwan yang hidup berkumpulan akan bekerjasama untuk membuat sarang, mendapatkan makanan, menjaga keselamatan, melindungi anak-anak dan mengawal wilayah dia. Okey, habis. Tetapi ada juga kesan buruk bagi haiwan yang hidup secara berkumpulan. Kesan buruknya seperti berikut. Dia kata wabak penyakit yang disebabkan oleh virus disebarkan melalui udara mudah merebak. Nampak tu? Seekor ayam kena COVID habis semua ayam pakai mask. Dia takut yang lain pun kena COVID. Itu sebagai contoh lah. Okey. Kalau ayam dia ada virus yang menyebabkan ayam juga menjadi mati seperti itu. Okey. Sekarang kamu tengok. Kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan ialah haiwan yang lemah dalam kumpulan mengalami kesukaran untuk melarikan diri. Selalunya yang jadi mangsa ialah anak haiwan tersebut. Okey, so kita dapat lihat bahawa haiwan yang hidup berkumpulan mudah dijangkiti wabak penyakit. Haiwan yang lemah dalam kumpulan sukar untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Okey, sekarang kita lihat kebaikan dan kelemahan haiwan yang hidup bersendirian. Burung hantu hidup secara bersendirian, mengelakkan persaingan untuk memburu makanan sesama sendiri. Dia bagi tahu. Elakkan persaingan. Tolong garis perkataan elak persaingan memburu. Elak persaingan memburu makanan. Boleh? Okay, Benda saya cakap tadi. Ni Pak Riz, muka surat. Muka surat berapa? 58. Ya, murid-murid, muka Lain surat macam 58. Awak guna wifi kan? Yes. Cuba duduk dekat tepi pot tu. Duduk dekat pot dia. Lebih senang. Okey. Baik so Pot tu dalam next. store. Oh ya ke? Okey. Saya pun pengguna untuk wifi, Unify. Selalunya dalam sebulan minta ayah awak offkan dulu, on balik. Dalam sebulan kurang-kurangnya sekali ada on ada off. So kalau dipanjang terus saja, benda pun komputer. Okey. So seterusnya,
Kita pergi dekat situ, sumber makanan yang terhad menyebabkan panda hidup bersendirian. Jadi, kenapa dia hidup secara bersendirian? Bagi mengelakkan, gariskan, persaingan untuk mendapatkan makanan yang terhad. Sudah? Okay, next. Harimau bintang memerlukan kawasan yang luas untuk mendapat makanan dan pasangan. Haiwan ini akan menyerang musuh yang menceroboh kawasannya. Okay. Haiwan yang hidup bersendirian dapat mengatasi sumber makanan, poin nombor 1. Mengurangkan persaingan untuk mendapatkan pasangan, poin nombor 2. Itulah rumusan bagi tajuk kelebihan haiwan hidup bersendirian. Sekarang kita lihat pula kekurangan haiwan hidup bersendirian. So, haiwan yang hidup bersendirian akan mati sekiranya kalah dalam persaingan. Jadi, haiwan yang hidup bersendirian ni sebenarnya sukar untuk mempertahankan apa? Sukar untuk mempertahankan diri. So, tolong tulis dekat situ. Point dia. Tulis dengan pensel tak apa. Haiwan yang hidup bersendirian akan mengalami masalah untuk mencari pasangan. Sebab dia 2 seorang, maksudnya dia nak cari lagi haiwan yang sama macam dia, susah. Okay? Dia tak ada Telegram, dia tak ada Facebook, dia tak ada Instagram nak kenal kawan lain. Jadi, dia sukar untuk mencari pasangan dia. Haiwan yang hidup bersendirian sukar mempertahankan diri daripada musuh. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua ialah mengalami kesukaran mencari pasangan ketika musim mengawan. So, itu adalah 2 poin bagi keburukan haiwan yang hidup secara bersendirian. Habis. Kalau dah habis, saya nak teruskan. Yang ini saya tak mahu awak buat lagi sebab minggu ni saya nak lihat bagaimana cara kamu menjawab soalan DLA. Boleh? So, berikutnya faktor persaingan haiwan intraspesies dan interspesies. Apa faktor persaingan? Faktor yang pertama ialah untuk mendapatkan kawasan, gariskan. Yang kedua, bersaing untuk mendapatkan makanan, gariskan. Bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal, gariskan. Ada lagi tak faktor bersaing? Bersaing untuk mendapatkan sumber air, gariskan. Dan bersaing untuk mendapatkan pasangan, gariskan. Habis? Okay, murid-murid boleh saya teruskan? Okay, next ialah kita pergi kepada, okay, dia ada poin dekat sini. Makanan, air, tempat tinggal, kawasan, pasangan. So itu contoh dia. Manakala, ini pula ya, bagi haiwan interspesies bersaing untuk mendapatkan air, makanan. Interspesies maksudnya spesies yang berbeza. Okay, interspesies adalah seperti berikut. Kecuali pasangan. Pasal apa dia tak bersaing untuk mendapatkan pasangan? Kambing dengan lembu tidak bersaing untuk mendapatkan pasangan. Dia tak kahwin spesies yang berbeza. Okay? Okay, habis. Sekarang kita pergi kepada maksud simbiosis. Siapa boleh bagi tahu saya apa maksud simbiosis? Simbiosis ialah hubungan rapat antara 2 atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat antara satu sama lain. Itulah maksud simbiosis. Gariskan sekarang Wai, Faiz, Manja, Rania. Okey, so kita tengok dah. Bagus ya. Saya perlu awak. Soleh, sila gariskan perkataan hubungan rapat antara 2 atau lebih haiwan yang saling memberi manfaat. Pada muka surat berapa, murid-murid? 64. Ya, 64. Pada muka surat 64. Okey, pada muka surat 64. Dah selesai belum? Dah. Okey, habis. Kita pergi kepada ada 3 jenis persaingan dekat sini. Yang pertama ialah mutualisme. Tolong garis perkataan mutualisme. Apa maksud mutualisme? Dia kata interaksi yang membawa manfaat kepada kedua-dua haiwan. Itu adalah maksud mutualisme. Dua-dua mendapat faedah atau dua-dua mendapat manfaat. Contoh dekat sini, okay, antara burung gembala kerbau dengan kerbau.
kerbau dia dapat elakkan daripada kutu terus terus menggigit dan menghisap darah dia. Manakala burung gembala kerbau dapat makanan. So maksudnya dua-dua mendapat manfaat. Okey, yang kedua ialah parasitisme. Apa itu parasitisme? Parasitism tu ialah satu haiwan mendapat manfaat. Ini dikata interaksi yang memberi manfaat sebelah pihak sahaja dan merugikan satu pihak yang lain. Baik, bagi situasi kucing dengan sengkenit, siapa yang mendapat faedah? Sengkenit. Sengkenit mendapat faedah. Manakala kucing mendapat kerugian. Sebab tu setanda positif dan setanda negatif. Okey, yang berikutnya ialah simbiosis komensilisme. Apa itu simbiosis komensilisme? Simbiosis komensilisme ialah simbiosis ataupun interaksi yang hanya memberi manfaat kepada satu spesies tetapi satu spesies lagi tidak mendapat sebarang manfaat mahupun kesan buruk. Okey, tidak memberi manfaat mahupun kesan buruk. Okey, contoh sekarang ni ikan remora. Hak mana satu remora, atas ke bawah? Bawah. Bawah. Ikan remora dia dapat makanan daripada sisa-sisa makanan ikan jerung. Tetapi ikan jerung ni tak dapat apa-apa pun daripada ikan remora ni. So itu dikenali sebagai komensilisme. Faham? Okey. Next kita lihat dekat sini contoh. Ini adalah buran dan juga umang-umang. Mana satu umang-umang? Bawah ke atas? Okey, yang ini yang saya bulatkan ini adalah buran. Yang saya bulatkan ini adalah buran. Nampak ni? Nampak ni? Itu ialah buran. Nampak? Yang tajam ke apa? Ya, yang ni ada bulu-bulu ni. Ini ada kat sini pun sama ke? Ini adalah buran. Nampak buran. Tetapi hak mata dua ni, nampak mata dua ni? Ini adalah hermit crab. Tahu hermit crab? Tahu. Hermit crab tu apa? Bagaimana? Umang-umang. So umang-umang ni dia haiwan yang lemah, dia tak ada sengat, dia tak ada bisa. Tetapi buran ni ada bisa. Cumanya dia tak boleh bergerak laju. Jadi dia bekerja sama dengan umang-umang untuk membawa dia. Jadi dia dapat faedah pengangkutan percuma dan umang-umang mendapat faedah dari segi keselamatan. Okay, next. Ini contoh dia. Okay. Antara buaya dengan burung. Siapa tahu burung ni nama burung apa? Burung apa? Okay, burung ini ialah sejenis burung yang dikenali dengan nama Pavlov. Okay. Burung Pavlov. Okay, burung Pavlov dia memakan lintah, pacat hak melekat dalam mulut siapa? Buaya. Mulut buaya. Tapi buaya tak makan pun dia. Sebab buaya tahu apabila dia makan lintah apa semua tu, tak adalah lidah dia berasa gatai, digigit oleh pacat. Faham? Okey, jadi dua-dua ni memberi manfaat kepada haiwan tersebut. Habis? Habis ya. So kalau dah habis murid-murid, awak nampak tak yang berikutnya? Mana? Yang berikutnya ialah kita pergi pada tajuk berikutnya. Faktor persaingan antara tumbuhan. Di mana Tadi tajuk berikut? Betul, tajuk berikutnya. Faktor persaingan antara tumbuhan. Tadi kita dah belajar faktor persaingan antara haiwan. Sekarang kita pergi pula faktor persaingan antara tumbuhan. Kenapa tumbuhan bersaing? Okay, yang pertama kita dapat lihat bahawa tumbuhan bersaing disebabkan oleh beberapa faktor. Okay, antaranya untuk mendapatkan cahaya matahari. Untuk mendapatkan air. Nampak ni? Cahaya matahari, air. Lagi ada apa faktor persaingan antara tumbuhan? Kalau cahaya matahari, air, ada juga faktor lain iaitu mendapatkan nutrien. Okay, juga boleh juga ditulis kat situ untuk mendapatkan nutrien. Habis
Okey, itu topik berkaitan dengan persaingan. Dia tak ada banyak topik berkaitan dengan persaingan haiwan dan tumbuhan sebab dia lebih kurang sama sahaja. Okey, next kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, topik yang berikutnya ialah interaksi. Kalau kita pergi kepada haiwan, ada 3 jenis interaksi. Tumbuhan hanya terdapat 2 sahaja bentuk interaksi ataupun simbiosisnya. Yang pertama ialah dalam bentuk komensilisme dan yang kedua ialah parasitisme. Ada 2 sahaja. Okey, untuk komensilisme, lihat balik muka surat ke atas, satu pihak mendapat manfaat manakala satu pihak lagi tidak mendapat apa-apa bahaya. Contoh, ini adalah pokok apa ni? Bird nest fern atau pokok pakulang suya tak silap cikgu kan? Pokok pakulang suya. So pokok pakulang suya dia dapat cahaya matahari daripada pokok yang ditumpangnya. Tetapi pokok kelapa sawit tidak mendapat apa-apa. Itu dikenali sebagai komensilisme. Jelas? Manakala satu pihak lagi, ini contoh, pokok dedalu. Pokok dedalu selalu tumpang ke atas pokok mangga atau pokok mangga lah. Dia selalu tumpang ke atas pokok mangga. Menyebabkan dahan pokok mangga tu jadi reput dan juga kekuning-kuningan. Lama-lama dahan dia akan patah. Okey, itu dikenali sebagai parasitisme. Boleh? Tak dengar. Tadi tak dengar. Faris tak dengar. Orang Sumayah dengar tak suara Dengar. Okey, Sumayah dengar. Maksudnya internet awak lah Faris. Saya rasa dah 2 kali dah kan? Okey. So, ini adalah dikenali sebagai parasitisme. Okey, dikenali sebagai parasitisme. Interaksi antara tumbuhan berlaku bagi memastikan keperluan asas iaitu air, cahaya matahari dan nutrien diperoleh oleh tumbuhan bagi memastikan tumbuhan terus hidup. Habis ya. So itu berkaitan dengan tajuk interaksi. Murid-murid, boleh tak cikgu nak minta kamu buat satu ni. Nota ringkas dalam buku nota kita, nota ringkas dia. Tapi saya tak mau buat kamu buat benda yang sama macam ni. Sila buat nota ringkas dalam buku nota kamu secara kreatif. Saya tak mahu awak tiru bulat-bulat macam ni. Okey, kalau dia buat peta, awak janganlah buat peta. Awak buatlah dalam bentuk bulat ke, lonjong ke, 3 segi ke, 4 segi ke. Dan sila buat nota ini dengan baik. Gambar haiwan, dia ambil gambar ayam. Janganlah awak pula cari gambar ayam. Awak boleh lukis atau awak boleh potong gambar daripada internet ataupun daripada majalah ataupun buku-buku yang tidak digunakan lagi. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. So ini adalah kerja kamu yang pertama. Minggu ni memang saya nak bagi awak banyak kerja sampai pensan. Bukanlah sampai pensan. Banyak kerja supaya kita dapat habiskan topik kita dengan cepat. Okay, so tolong tulis dekat sini. Ini ialah kerja rumah yang perlu. Yes. Macam nak tulis saja macam tak payah buat macam ada apa tu macam garis-garis semua tu tak apa. Buat ikut kreativiti. Saya kata kreativiti. Tahu tak kreativiti? Okey. Buat kreativiti kamu. Kerja rumah yang perlu disiapkan dan dihantar ke sekolah pada Jumaat berapa hari bulan Jumaat? 19. Ya, pada 19 hari bulan Februari. Okey, hantar kat mana? Dalam kotak di tempat menunggu. Faham tak? Tapi bagi yang duduk nibung terbai, siapa duduk nibung terbai? Bagi siapa yang duduk nibung terbai yang tak boleh lintas kawasan sekolah, boleh je hantar dekat rumah Okey? Boleh je hantar kat rumah atau saya ke mana pun tak boleh, hantar pun tak boleh, pergi hantar sekolah pun tak boleh. It's okay, bagi alamat rumah kamu, pergi ambil kat rumah kamu. Bagi mereka yang duduk di Pulau Pinang sahaja. Faham? Yang duduk Parit Buntang dia boleh pergi hantar dekat Sekolah Matang Tok Mahat sebab dekat situ ialah kawasan dalam negeri. Dalam negeri apa?
dalam negeri Perak. Yes, itu dalam negeri Perak. Okey, so seterusnya kita pergi kepada yang berikutnya. Yang berikutnya yang mana? Okey, yang bawah ini. Okey, so ini adalah rumusannya. Saya harap awak faham tentang rumusan. Habis tentang rumusan, apa yang awak patut buat ialah murid-murid sila keluarkan buku BLA. Buku apa? Buku apa? BLA. Buku BLA. Okey, so buku BLA hak mana satu BLA? BLA tu ialah buku hijau. Okey, so buku hijau itu ada dalamnya apa ya? Ada dalamnya latihan. Okey, so saya dah bagi tahu minggu ini saya nak buat pentaksiran. Tahu maksud pentaksiran? Maksudnya satu aktiviti yang perlu dijalankan dan dinilai dalam PBD kamu. Jadi pentaksiran kita ialah based on topik pemeliharaan dan pemuliharaan. Jadi cuba lihat sama-sama topik pemeliharaan dan pemuliharaan. Ada pada muka surat berapa? Ada pada muka surat berapa? Pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, ini. Interaksi antara hidupan. Muka surat 52. Okey, muka surat 52. Sudah belum? Dah. Okey. So pada muka surat 52 ni, ini nota ringkas. Okey, sama aja dengan nota ringkas yang tadi. Cumanya, awak tengok dekat sini ya. Lengkapkan maklumat di bawah. Yang ni kena buat TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan TP6. Jelas tak? Jelas. Tak jelas. Sila lengkapkan sekarang dari TP1 sehingga TP6. Sila buat sama-sama. Kalau ada yang tak faham, tanya Sir. Boleh tak Sir bagi awak masa 5 minit? Tak. Dan kebetulan saya memang tak cetak buku itu dengan jawapan supaya pelajar tak tengok jawapan di belakang. Okey, sila buat sekarang. Okey. Kalau semua faham ke? Kalau ada masalah tanya saya.
Kalau ada masalah, jangan lupa untuk tanya saya. Sebenarnya semua poin tu ada dekat dalam buku teks. Betul tak? Okey. So cikgu cuba bantu kamulah sebab saya rasa mana yang soalan yang kamu rasa susah? TP1, TP2 ni senang kan? TP2. TP2? Apa yang dimasukkan dengan interaksi? Saya rasa senang. Nyatakan masuk persaingan, ini pun senang. Nyatakan masuk simbiosis, ini semua ada dalam buku teks. Okey, betul tak? Okey, sekarang kita tengok TP3. Raja 1 menunjukkan beberapa ekor ayam. Mengapa situasi ini berlaku? Kenapa dia bersaing? Awak nampak tepi ni ada apa? Nampak? Jadi, 2 ekor ayam jantan bersaing untuk apa ni? Dapatkan pasangan. Yes. Mengapa? Kerana ayam jantan bersaing untuk mendapatkan pasangan. So inilah jawapan dia. So berikan 3 lagi faktor menyebabkan haiwan terpaksa bersaing. Selain pada pasangan, apa faktor persaingan yang lain? Untuk mendapatkan makanan. Betul tak? Lagi? Tempat tinggal. Tempat tinggal dan juga air. So dapatlah makan dekat situ. Habis ya? Untuk TP4, dia kata dekat situ, haiwan hidup secara berkumpulan dan haiwan hidup secara bersendirian. Apa kelebihan kekurangan ada dalam muka surat nota yang cikgu minta kamu buat? Habis. Okay, seterusnya ialah TP5. Dia minta kamu maklumkan tentang maksud persaingan. Sama je, isi je maksud dia. Okay, habis. Dan TP6 soalan yang agak sedikit susah. Betul tak? Dia kata, apakah bentuk persaingan yang ditunjukkan? 2 ekor kucing bersaing untuk mendapatkan tikus. Kucing spesies sama tak? Sama. Kalau sama, intraspesies atau interspesies? Intraspesies. Sebab dia sama. Okay? Intraspesies. Mengapa situasi pada Raja 2 berlaku? Kenapa mereka bersaing? Bersaing untuk mendapatkan pasangan. Mesti ada dalam jawapan kamu mesti ada perkataan makanan yang terhad. Tanpa perkataan terhad ni awak tak dapat markah. Jelas tak? Okey, habis. Untuk soalan berikutnya kita pergi kepada soalan berkaitan dengan singa. Okey, singa. Okey, singa dengan zebra. Dapat juga singa ni zebra. Tetapi dengan kerjasama siapa? Dengan kerjasama siapa? Dubuk. Dubuk. Ini adalah singa. Ini singa yang baiklah. Dia bekerjasama dengan dubuk untuk mendapatkan zebra. Nyatakan bentuk persaingan. Bersama. Apakah bentuk persaingan? Intra atau inter? So, awak kena jawab dekat situ ialah persaingan interspecies. Okey, so tolong tulis. Mengapa? Dia bersaing ke? Saya tak nampak pun dia bersaing. Dia bersaing ke? Kenapa macam dia kata syabas, kita telah berjaya menumbangkan seekor kuda belang. Tidak? Ke dia bergaduh? Cuba tengok betul-betul. Apa situasinya? Saya rasa dia macam sema. Kalau dia bergaduh, mesti dia terekam. Mesti dia cakap sekarang ni dah mati dah. Kuda belang ni dah mati. Pasal apa kuda belang ni mati? Untuk mendapatkan makanan. Okey, soalan pertama saya nak tanya. Macam mana kuda belang ni boleh mati? Dia kejar lah kot. Singa ni bunuh, lepas tu dubuk mai. Singa tu bunuh, lepas tu dubuk mai. Okey, itu versi Faris. Ada versi orang lain tak? Singa ni dah berpakat dengan dubuk untuk bunuh kuda belang, betul? Selepas dia pakat bunuh, dia pun bergaduh balik. Sebab tak puas hati kuda belang sikit. Siapa pikat macam tu? Okey. So sebenarnya dalam macam mana situasi pun kalau haiwan, dia akan bersaing untuk mendapatkan makanan. Jadi tolong terima pakai jawapannya ni boleh? Boleh. Okey. So dia kata mengapa? Berikan sebab. Kenapa dia bersaing? Kerana sumber makanannya adalah terhad. Habis ya. So sekarang kita tengok tajuk interaksi antara tumbuhan pula. Ini persaingan dia, commensalism dan parasitism. Nota ni semua ada kat sini. Jadi saya rasa tak ada masalah, awak boleh tengok dengan betul.
Okey, senaraikan tumbuhan yang dapat kamu kenal pasti. Senang ke susah? Senang. Sebab ni ada tumbuhan, ada banyak tumbuhan kat sini. Okey, kemudian tipi 2 dia kata pokok bunga matahari dan rumput. Okey, memberikan pemerhatian. So ini bagi tahulah apa jadi kat rumput. Rumput pendek, bunga matahari besar. Pasal apa? Bersaing untuk mendapatkan nutrien. Okey, ini faktor dia. Tolong tulis dekat sini. Bersaing untuk mendapatkan nutrien ataupun boleh juga bersaing untuk mendapatkan air yang terhad. Okey, yang penting cara kamu menjawab. Saya nak tengok cara kamu menjawab. That's why saya perlukan buku awak untuk saya semak. Okey, dalam tipi 3 ni dia kata menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor persaingan. Siapa boleh kenal pasti apakah pemboleh ubah manipulasi dia? Pemboleh ubah manipulasi dia. 1 pokok, 2 pokok, 3 pokok. Bilangan pokok. Ya, so tulis kat situ bilangan pokok sebagai pemboleh ubah dimanipulasikan. Kemudian dia kata tuliskan pemerhatian anak-anak pokok selepas sebulan. Selepas sebulan apa yang kita dapati? Mana tempat nak bubuh jawapan dia? Ha? Tempat nak bubuh jawapan dia? Ni bawah ni. Tak apa, tulis dulu. Sekarang ni manipulasi dah dapat kan? Apa pemboleh ubah bergerak balas dia? Keadaan pokok jawapan mesti penuh. Keadaan pokok selepas berapa lama? Sebulan. Ya, selepas sebulan berpuasa. Tak lama lagi nak puasa dah kan? Okey. So tengok selepas sebulan. Nampaknya puasa pun kat rumah. Lagilah cabaran kat kamu. Mak kamu masak ketung-ketang semua. Kamu cium bau makanan. Kena belajar. Masa tu lah perut kamu lapang. Lebih baik waktu bulan puasa duduk sekolah kan? No? Okay. Yes, Faris. Faris, area kamu tu dekat dengan kawasan sekolah. Area situ memang internet problem tau. Selalunya kat sekolah pun memang tak boleh online. Sebab memang slow. Saya satu taman dengan sekolah. Ha? Syifa area situ awak guna apa? Unify Tak Tak tahu. tahulah. Kalau Tak tahu Unify, pasal wifi. kalau selalunya dekat situ saya rasa DG tak okey. DG je ke yang okey ke DG yang tak okey? Saya tak tahu. Lah okey. Lain kat situ tak berapa okey. Okey? Syifa awak guna Unify kot. Okay, next dia kata keadaan anak pokok selepas sebulan. Apa jadi anak pokok selepas sebulan? Pasu A. So keadaan anak pokok jawapannya ialah subur. Pokok pasu B, vas B, apa jadi kat pasu B? Kurang subur. Kurang subur. Okay. Manakala pasu C? Tidak subur. Ataupun tidak subur. Oh boleh juga. Atau awak jawab kat sini daun kekuningan atau layu. Boleh? Tak ada masalah. Ada banyak jawapan sebab ini adalah pemerhatian kamu. Habis? Okay, berikan sebab. Kenapa jadi macam ni? Kenapa pokok C ni semua dia lemah kat dia? Kerana, saya ulang balik cara dia. Kerana pokok dalam pasu C Tidak dapat ruang cukup. tidak mendapat ataupun bersaing untuk mendapatkan ruang yang terhad. Ini contoh jawapan ya. Saya bagi contoh jawapan. Saya guide sikit. Atau yang kedua, mendapatkan typo. Atau boleh juga jawapan yang kedua, kerana pokok dalam pasu C tidak mendapat air yang mencukupi. Pun boleh juga. Okey. Nutrien boleh? Nutrien. Apa dia?
Nutrien. Pokok C bersaing untuk mendapatkan nutrien yang sihat. Okey. Siapa muak tu? Okey, habis ya. Buat sampai muka surat berapa? Okey, sekejap. Saya nak scroll satu-satu. Kan saya kata saya akan bagi banyak kerja untuk minggu ni. Okey, untuk TP4 menjelaskan melalui contoh jenis interaksi. Apakah jenis interaksi dia ni? Jenis interaksi dia. Simbiosis. Pokok langsung dengan pokok ni. Komensalisme. Penjelasan. Kenapa kamu kata dia simbiosis komensalisme? Kerana pokok langsuyan mendapat cahaya matahari apabila menumpang pada pokok besar. Manakala pokok besar dapat apa? Tengok komensalisme. Pokok besar tidak mendapat manfaat atau kerugian. Okey, sekejap ya. Okey, jelas? Boleh tak buat sampai muka surat 61? InsyaAllah. Okey, so sila siapkan sampai muka surat 61. Okey, untuk murid-murid ada 4 orang yang tak menyertai. 4 orang yang tak menyertai. 4 orang ke ada tambahan ni? Sekarang ada 26. Maksudnya ada seorang tambahan. Okey. So sila selesaikan latihan daripada tajuk. Muka surat berapa tadi latihan kamu? Bermula daripada muka surat 53 sampai 53 sehingga 61. Okey, so tulis kat sini. 52 tu nota kan? So maksudnya muka surat 52 sehingga 61. Ini adalah latihan PBD yang perlu disiapkan dan hantar pada Jumaat 19 Februari 2021. Kalau ada sebarang masalah untuk menghantar bagi negeri dalam Pulau Pinang, hantar kat rumah Sir. Ataupun hantar kat Sir alamat kamu, Sir pergi beraya kat rumah kamu nak pergi ambil buku tersebut. Baik Boleh? Okay, so aktiviti kita yang terakhir ialah aktiviti Kahoot. Tajuk berkaitan dengan
Ya, so take out your smartphone lah. Keluarkan smartphone. Kita nak tengok hari ni siapa juara Kahoot kampung. Bagi kelas 6 Delta. Tak lagi saya akan masuk untuk kelas beta tau. Beta pun online nampak. Mereka pun lagi advance dah, maju dah daripada kan. Dia pun boleh masuk kelas online. Okay, so sekarang murid-murid silalah apa? Silalah login ke dalam Kahoot untuk kita meneruskan Kahoot kita. Dah awalnya kalau Kahoot set je no. Kalau nak suruh buat latihan, line tak okey lah, sangkut-sangkut lah. Okay, tadi kita belajar topik apa ya? Interaksi. Interaksi antara hidupan ataupun interaksi. Mana tak ada bertajuk interaksi ni? Ya. Interaksi antara hidupan. Ya, okey. Interaksi antara hidupan. Ready? Online nanti saya bagi itu je lah. Bagi link saja. Hai. Ya. Oleh sesuatunya. Aduh. Ada apa ni? Ini kacau dah. Boleh saya mula sekarang? Belum. Belum. Ni cepat ni. Cuma macam nak ni. Kenapa ni? Bagus. Alright, saya klik sekarang. Boleh tak saya klik sekarang? Boleh. Ada 17 orang je yang masuk. Adi dah masuk belum? Ukal mana Ukal? Ukal tak ada pun. Sekali lagi saya tanya, Najla ada tak masuk dalam kelas? Nurin Hanani saya rasa ada tadi. Haris tak ada dengan Khalif. Betul tak? Syazrin Khalif tak ada kan? Syazrin, Haris dengan Najla. Okey. So 3 je tak ada. Najla tak ada kan? Nazla ada rasa? Najla ada? Ada. Najla ada. Maksudnya dalam kelas kita ada 26 orang. Tapi seorang je terkeluar ada ke? Nurin kot. Nurin tadi masuk lepas tu dia terkeluar Sebab line dia. Line tak okey. Okey, tak apa. So setanda sebagai 26 orang. Cuma 2 orang je yang tak ada. Syazrin Khalif dengan Haris. Okey. Bagus. Memang anak murid saya kelas Delta ni rajin-rajin nak belajar, jadi tak ada masalah. Okey. So kelas saya dengan awak hari ni dengan hari apa satu lagi? Isnin.
Isnin minggu depan. Isnin minggu depan. Isnin minggu depan pun saya nak buat Zoom je lah. Saya malas nak ni tajuk. Isnin seajak subjek yang sejarah kan. So kita nak gunakan buku teks sahaja. Tak larat lah saya nak rakam-rakam suara macam tu. So kita guna buku teks. So habis kita guna buku teks. Tu dia Syifa awak picit anak kucing hang. Geram. Okay, baik. So kita mulakan sekarang. Kalau lambat nanti lambatlah kita untuk berkahwin. Okay, ready? Ready. Wai tu dia nak jadi juara lah tu. Ulah. Oh. Ayah mana hidup berkumpulan? Mamai. Apakah itu? Warna kuning. Kan? Orange lah. Apa yang main? Okay, next. Number 2. Silap. Warna apa tak tahu. Tu ya? Antara singa ataupun panda, confused. Tahu. Silap. Okay, next. Nombor 3. Ini semua apakah kelebihan haiwan hidup sendiri? Tak maulah ke belakang. Aduk. Tepat. Okay, soalan keempat. Warna biru. Semua pilih warna biru. Wai tak baik provoke orang. Macam bukan provoke. Kan? Okay, soalan seterusnya nombor 5. Syazrin kali baru nak masuk kelas. Ayo. Astaghfirullahalazim. Tandalah kedatangan dia. Seorang je lagi yang tak main Seorang lagi yang tak masuk. Nampak persoalan dia. Aku punya tu. Stop. Tolong. Okay, now Alif number 1. Soalan ke-6. Tolong bagi soalan dengan jawapan. Syazrin Khalif mana? Saya tak boleh jawab ke? Dia slow. Internet slow. Mana tu? Kelas di sini. Saya apa? Mana? Kau dah pernah cari? Nak masuk. Gua hantar link dekat sini. Tolong. Aduh, ni nombor 20. Okay, soalan ke-7. Hello. Menentang saya. Memang tak boleh jawab pun. Okay, ini kena tahu dia. Apakah simbiosis berdasar kerajaan di bawah? Baca Syed. Betul tu. Mutualism kot. Mutualism.
Betul dah tulis mutualism. Boleh ke tak? Salah, tulis mutualism salah pula lah. Apa pula ni? Okey. Primora dengan ikan jerung, apa dia? Nampak tu tak tengah hari. Soalan jenis macam kena type pun dia boleh. Jenis lagi tu dah. Tempat. Kelas ni dekat-dekat. Gono saya tu. Dan ini adalah soalan yang terakhir. Soalan apa tu? Tolong. Minta. Merah. Biru. Biru, Merah. biru. 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 Biru, biru. Merah. Biru, biru, biru. Aduh, salah. Oh, tengah orang jawab biru dah. Okey. Minta saja. Salah. Tempat ketiga Faris. Tempat kedua Faiz. Faiz. Awas semua huruf F. Tempat pertama Sumaya. Okey, tempat keempat Memang Rania. sesat. Kelima 3S. Muhammad apa ni? Muhammad Afiq. Okey. So Alif ke? Alif tu dah saya tak tahu nama. Afiq lain lah. Afiq. Lah, orang bagi dalam pendek ke. Oh, tu Alif. Muhammad Alif. Okay, so ini adalah kedudukan kamu. It's okay. Yang penting awak dah dapat belajar tentang apa? Tentang topik, hari ni topik apa awak belajar? Interaksi antara hidupan dan juga tumbuhan. So habis, murid-murid minggu depan ingatkan cikgu akan ajar ingatkan setajuk berkaitan dengan pemeliharaan dan pemulih haraan ya sampai habis. Ingat tu, silalah masuk awal. Mana dia? Syazrin Khalif. Silalah masuk awal. Nah. So memang saja bagi masa untuk awak standby untuk masuk awal kelas. So hari ni kita yang join kelas kita seramai 27 orang walaupun seorang tu masuk sangat-sangat lambat. Sangat-sangat lambat. Mana Syazrin Khalif on mic? On mic sekarang. Syazrin Khalif, mana? Saya nak ingatkan kita ada kerja yang nak hantar pada hari Jumaat. So Syazrin Khalif tolong tanya kawan-kawan apa yang sepatutnya kena hantar. Kita dah kena tulis dah tadi apa yang awak patut buat. Dan tolong bagi tahu seorang lagi rakan kamu, siapa dia? Haris. Tolong bagi tahu seorang lagi rakan kamu, Haris. Apa sepatutnya kerja yang sepatutnya dihantar. Baik. Ada apa-apa soalan dekat saya tak sebelum kita bersurai? Tak. Tak ada. Dan saya sebenarnya cukup puas hati dengan penyertaan awak dalam kelas kita hari ini. Yang ada masalah internet sangkut sana sangkut sini tu. So kena baikilah dengan segera. Ya. Afiq. Buku hantar Jumaat ni kat sekolah ke? Afiq duduk belah mana Afiq? Tak. Perak hantar kat sekolah sebab Perak boleh pergi sekolah matang. Dekat dalam bilik sains tu. Bukan Afiq, sudah abang tadi dalam kotak dekat tempat menunggu. Kotak tu saya tulis Zazul Nizam. Okey. Hantar hari Jumaat jangan hari lain sebab hari lain kelas lain pun letak kotak juga. Apa cakap? Boleh? Boleh. Okey, so kalau tak ada apa-apa, selamat bersurai semua. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Waalaikumsalam.